Taib, dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang saya muliakan pengetua dan barisan pentadbir Sekolah Menengah Kebangsaan Lembah Keramat. Terima kasih kepada pengurusi, guru-guru pembimbing, Persatuan Pendidikan Islam Bahasa Arab, Kelab Kerjaya dan ahli jawatankuasa Surah Al-Falah. Seterusnya guru-guru, para pelajar, hadirin hadirat, warga Sekolah Menengah Kebangsaan Lembah Keramat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Moga-moga kita berada di bawah rahmatnya. Baik, yang pertama-tama sekali saya ingin mengajak diri saya dan diri tuan-tuan semua untuk kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnia-Nya yang telah dikurniakan kepada kita, sama ada nikmat yang berbentuk zahir, yang mana nikmat yang kita boleh nampak, yang kita boleh lihat, sama ada ianya benda-benda yang kita nikmati hari ini, daripada kesihatannya, ada pakaiannya, ada makan minumnya, ada tempat tinggalnya, dan kesemua nikmat-nikmat yang zahir kepada kita, dan juga nikmat-nikmat yang kita tak nampak. Contohnya nikmat apa yang kita tak nampak tapi kita nikmatinya. Antaranya adalah nikmat iman, tuan-tuan. Nikmat iman dan juga Islam, yang mana nikmat ini adalah sebesar-besar nikmat yang kita perolehi sebagai seorang manusia. Nabi SAW dalam hadis dia sebut, innallaha yu'tid dunya, sesungguhnya Allah ini dia memberikan dunia ini, man yuhib wa man la yuhib, kepada orang yang dia suka dan kepada orang yang dia tak suka. Allah beri dunia ni, siapa yang suka, siapa yang dia suka dan siapa yang dia tak suka dapat dunia ni. Wala yu'til iman, kata Nabi, dan dia tidak akan memberikan iman itu illa liman yuhib, kecuali kepada siapa yang dia suka. Yakni iman ini dinikmati oleh orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala suka. Jadi mungkin kita pun rasa apalah yang ada kaitan ni, apa yang menyebabkan Allah Ta'ala suka. Mungkin ada satu kualiti dalam diri kita yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pilih, dari kalangan penduduk bumi ni yang ada lebih kurang 8 bilion. Hari ni lah, ni belum kira umat-umat yang terdahulu lagi. Hari ni ada 8 bilion. 1/4-nya orang Islam. Di kalangan orang Islam itu mungkin ada separuhnya adalah orang yang beriman. Jadi kita adalah sedikit daripada yang sedikit tu. Jadi maknanya di situ adalah kualiti kita yang Allah SWT suka pada kita, yang dia nak kita zahirkan. Jadi bagaimana kita nak bersyukur kepada Allah SWT di atas nikmat ini? Kita seringlah melafazkan alhamdulillah ala kulli ni'am, di atas segala nikmat. Alhamdulillah di atas segala nikmat. Baik, tuan-tuan, puan-puan, para hadirin, guru-guru, para pentadbir Sekolah Menengah Kebangsaan Lembah Keramat sekalian. Jadi hari ini tajuk diberi kepada saya ni, tajuk apa? Jom top up bekal. Jom top up bekal. Jadi kita nak kena tengok dulu tajuk ni. Jadi tajuk ni yang pertama sekali, top up ni. Top up ni bahasa Inggeris lah tuan-tuan kan, top up. Jadi bila kita dengar top up, tapi saya dulu masa pergi Mesir dulu, saya ingat perkataan ni dipakai oleh seluruh dunia, top up ni. Rupanya tak. Dia ada istilah. Perkataan bahasa Inggeris juga, top up kan. Kita orang Malaysia bila faham top up tu, kita tahulah nak tambah nilai, nak tambah baki ke, itu top up kan. Tapi bila di Mesir tu, pergilah kedai nak beli top up. Jadi kita pun fee top up, gitu. Fee top up, ada tak top up? Jadi Arab tu pun tak tahu apa benda top up, kan. Perkataan Arab untuk top up adalah syahin, syahin. Tapi kalau dia pun pakai bahasa Inggeris juga, tapi dia tak pakailah top up ni.
dia pakai recharge. Recharge. Jadi setengah negara ada pakai reload, recharge kan. Jadi kita pun dah top up. Ingatkan semua orang pakai, rupanya kita yang pakai. Mungkin adalah negara-negara yang pakai kan. Okey, tapi berbezalah perkataannya. Jadi apabila disebut dengan top up, kita tahulah top up itu maksudnya adalah tambah. Kita nak tambah lagi kita punya benda yang kita nak bawa. Okey, itu top up. Jom top up bekal. Okey, bekal pula. Bekal ni, bila sebut bekal, dia mengingatkan saya lah dengan surah Al-Baqarah. Ketika Allah SWT cerita tentang haji. Haji. Allah SWT sebut, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji adalah bulan-bulan yang diketahui. Faman farada fihinnal hajj. Sesiapa yang memfardukan diri-diri mereka itu untuk melakukan haji, fala rafas, jangan menggauli isterinya, wala fusuq, dan jangan melakukan perkara-perkara yang fasik, yakni benda-benda yang berdosa, wala jidal, dan jangan bertekak fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, dan apa yang kamu lakukan daripada kebaikan, ya'lamullah, Allah mengetahui. Wa tazawwadu, yang ni perkataan dia bekal tadi. Maka siapkanlah bekal, tazawwad. Fa inna khairaz zadit taqwa. Maka sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Jadi Allah SWT dah bagi tahu dah, maknanya nak pergi haji ni bekal kena siap, fizikal punya bekal kena siap. Ada kain ihram, ada duit, ada bekal sikit. Tapi bekal-bekal yang kita sedia tu, bekal yang paling baik untuk pergi haji adalah takwa. Begitulah juga dengan Ramadan ni tuan-tuan. Jom top up bekal. Bila kita kata bekal, maknanya persiapan kita menghadapi Ramadan. Jadi apa tadi bekal dia yang terbaik? Takwa, tuan-tuan. Jadi hari ini kita mungkin nak bahas satu dua perkara berkenaan dengan takwa, dan di hujung tu barulah kita mungkin bincang sikit bagaimana kita nak hadapi bulan ini dengan bekal ni. Tapi apa-apa pun kita kena clear dulu satu perkara, iaitu takwa ni tuan-tuan. Sebab takwa ni juga nanti Allah SWT apabila bagi tahu tentang puasa, Allah kata la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Okey. Jadi takwa ni tuan-tuan, hari ni kita nak belajar sikit lah. Mungkin ada orang tak nak belajar bahasa Arab ni pening lah. Tapi tak apa, bear with me sekejap Ustaz. Kita nak bincang sikit tentang takwa. Jadi takwa ni dia sebenarnya datang daripada perkataan bahasa Arab waqa. Perkataan dia waw, qaf, ya yang tak ada titik tu kan, yang kita panggil alif maksurah. Waw, qaf, alif maksurah, waqa. Waqa ni maksud dia adalah menjaga. Menjaga. Asalnya perkataan takwa tu datang daripada root word dia adalah waqa, jaga. So belum takwa lagi, baru waqa. Waqa, daripada waqa ni fi'il, kata kerja. Perkataan takwa tu datang daripada kata kerja ittaqa. Ittaqa, asalnya adalah iutaqa, jadi ittaqa. Okey, berarti di atas wazan ifta'ala. Yang mengaji bahasa Arab, tuan-tuan yang ambil pendidikan Islam ni mungkin tahulah kot. Yang lain-lain tu tak apa, dengar kejap. Ittaqa, atas wazan ifta'ala. Jadi wazan ifta'ala ini membawa tiga makna. Pertama musyarakah, mutawa'ah, dan juga mubalaghah. Jadi ifta'ala dia boleh membawa maksud yang tadi. Yang ittaqa ni maksud mubalaghah, sangat bersangatan. Jadi bila kita kata waqa, jaga, ittaqa di atas wazan ifta'ala maksud bersangatan. Maksud dia adalah jaga sungguh-sungguh. Ittaqa tu maksud dia jaga sungguh-sungguh. Jadi kalau kita dengar firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ataupun ya ayyuhallazina amanu taqu rabbakum, ittaqu rabbakum. Jaga sungguh-sungguh, itu maksud dia perkataan ittaqa ni. So daripada perkataan ittaqa itu barulah keluar perkataan taqwa. Taqwa. Alright. Jadi apabila kita cakap pasal takwa, maknanya ia adalah sesuatu perkara ataupun suatu usaha kita menjaga diri, menjaga dengan bersungguh-sungguh.
Jadi kalau kita banyaklah riwayat tentang para sahabat cerita tentang apa maksud takwa. Antaranya Abu Hurairah apabila ditanya, sebahagian riwayat kata Omar ditanya, apabila orang tanya kepada dia tentang takwa, lalu dia jawab macam mana? Dia cakap, hal akhadta tariqan za syaukin, pernah tak engkau melalui jalan yang penuh dengan duri? Pernah tak lalu? Orang tanya tentang takwa, dia jawab, pernah tak lalu jalan yang berduri? Lalu orang yang tanya tu bercakap, ya, pernah. Jadi Abu Hurairah ni tadi tanya, fakaifa sana'ta? Kau buat macam mana kalau lalu jalan macam tu? Lalu orang tu bercakap, kalau aku lalu jalan macam tu, aku akan cuba mengurangkan pijak duri tadi, atau aku cuba mengelakkan, ataupun aku cuba langkau, aku lepas diri daripada duri tu. Macam tu lah, maksudnya aku jalan dengan penuh berhati-hati. Aku akan ngelak sini sikit, lompat sikit, tengok keliling ni nak jalan. Lalu Abu Hurairah kata, zakat taqwa, macam itulah takwa. Yang ni kita jaga diri kita. Maksudnya bila kita jalan ataupun kita hidup, kita penuh berhati-hati. Kita tengok sekeliling kita, yang ni boleh tak buat. Kita fikir dulu kan. Kita tengok, kita fikir dulu. Yang itulah maksud takwa. Jadi pemahaman para salaf dengan perkataan takwa ni seiringlah sama. Maknanya jaga diri. Jadi macam mana kalau kita lalu benda tempat-tempat yang berbahaya, kita akan try jaga diri kita. Kita tak akan melukakan diri kita. Jadi orang yang tidak bertakwa, dia sentiasa melukakan dirinya. Sebab tu kalau kita tengok takrifan para ulama, bila mereka takrifkan perkataan takwa, macam-macam takrifan takwa ni, tapi by the end sama, iaitu menjaga diri daripada melakukan jaga diri dengan melakukan perkara-perkara yang Allah suruh dan meninggalkan daripada perkara-perkara yang Allah larang. Itu hampir kesimpulan para ulama apabila syarah ataupun takrifkan tentang perkataan takwa. Itulah maksud takwa. Jaga diri dengan melakukan apa yang Allah suruh dan tinggalkan perkara yang dilarang. Okey. Jadi kita nak sebut ni tadi sebab kita dah beritahu tadi, bekal, the best bekal adalah takwa. Okey. Jadi di akhir bukan di akhir, maknanya dalam surah Al-Baqarah muka surat 28 tu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka-mereka yang beriman, kutiba alaikumus siyam, difardukan ataupun ditulis ataupun diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah ditulis ataupun diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Okey. Jadi tujuan puasa juga adalah supaya kita ini lebih menjaga diri kita apabila habis berpuasa. Maksudnya tujuan diadakan puasa ini supaya kita lebih conscious, kita sedar yang kita ini hidup ni bukan semua kita boleh langgar. Ada benda yang kita kena stop, ada benda yang kita kena buat, ada benda yang kita kena tinggal. Yang itulah maksud takwa. Jadi tuan-tuan, antara cara Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita ini bertakwa, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berpuasa. Okey. Jadi apabila kalau orang tanya ataupun kalau kita bercakap tentang puasa, tuan-tuan, cakap puasa Ramadan ni, janganlah kita cakap semoga kali ni tahun ni puasa harapnya dapatlah badan I ni kurus sikit ke, dapat turun 10 kilo ke. Jadi kita janganlah macam tu apabila kita berkata tentang puasa ni. Sebab tujuan puasa ni, ia mungkin ada side effect lah sikit, iaitu kita dapatlah kurus, tapi bukan itu tujuan seseorang berpuasa. Kadang-kadang dia rasa macam dia puasa ni sebab I tak naklah makan-makan benda-benda macam ni. Kan macam dia macam menghina pula makanan tu. Macam makanan-makanan yang dia makan seharian, yang dulu dia makan tu, seolah-olah makanan itulah yang membuatkan badan dia tak cantik, fizikal dia yang tak cantik.
Sedangkan dia lupa makanan tu adalah nikmat yang Allah SWT berikan kepada dia. Dia patutnya makanlah dengan kadarnya, tetapi dia yang melampau, lalu dia salahkan makanan. Dia marah makanan tu. Jadi ada setengah orang ni dia apa? Nampak nasi, ui, ini karbohidrat tinggi ni. Karbohidrat tinggi, glukosa tinggi, aifamosa pun tinggi. Okey, jadi dia cakap bila nampak makanan tu macam benda-benda yang tak baik saja yang keluar tentang makanan. Kalau dia bagi tahu tu dia sebut okey, nasi mengandungi sekian-sekian, roti mengandungi sekian. Dia nak ajar tak apalah, tapi kalau dia nampak makanan, setengah orang memang ada sifat macam tu tuan-tuan. Nampak ni, oi, ini tak elok ni, kan? Ini apa dia panggil, acid uric tinggi. Oh, dia macam nak burukkan makanan. Jadi benda-benda yang kita cakap tentang makanan ni kadang-kadang ia adalah cakap buruk lah, maksudnya kita mengaibkan makanan. Ia adalah mukhalafatus sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayatkan, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat kana idza ishtaha shay'an akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah kata, Nabi sekali pun dia tidak pernah mengaibkan makanan ataupun kata buruk tentang makanan. Kalau dia nak, dia makan. Nabi beritahu, Abu Hurairah beritahu, Nabi ni kalau dia nak makan tu dia makan. Kalau dia tak nak ataupun dia tak suka ke makanan tu, dia tak pernah cakap. Dia tinggalkan je. Tak apa kot. Saya kenyang sikit kot. Macam tu je. Tak pernah dia kata, oh, I tak makan ni, I tak makan ni. Dia cakap benda-benda yang tak baik sahaja berkenaan dengan makanan ni. Okey. Jadi balik kepada puasa. Tadi makan. Jadi kita puasa ni, kalau orang kita sembang pasal puasa ni, bukan tujuan kita nak kurus pun. Bukan. Jadi kenapa kita berpuasa ni tuan-tuan? Kita berpuasa ni yang pertama sekali sebab Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Sebab tu kita puasa. Setengah orang apabila masuk je bulan Ramadan ni, dia jadi takut sikit. Takutlah. Sama ya. Orang yang apa pun pangkat dia kan, dia akan takut kan, sebab dia terpaksa tak boleh nak makan siang. Dan ada setengah orang dia ada habit-habit yang buruk yang terpaksa dia tinggalkan waktu siang tu. Jadi memang maksudnya orang-orang awam macam kita ni tuan-tuan, termasuk saya lah, orang awam, maknanya bulan favourite kita adalah bulan Syawal kan, sebab kita nak gayo, kita boleh makan. Syawal, bila Syawal makan lomang, ketupat, apa lagi, gondang, wajik dan dodol dan semuanya. Kita suka makan bulan Syawal tu, dan juga kita boleh balik kampung. Kita boleh bersosial, kita boleh datang rumah orang, open house. Jadi bulan favourite orang-orang awam memang bulan Syawal. Tetapi orang yang jelas matlamatnya hidup kat dunia ni bukan nak dapat benda-benda tu, makan, bersosial, bukan itu tujuannya. Dia jelas hidup di sini adalah bekal di sana. Kalau itulah hidup orang macam tu, Ramadan adalah bulan yang terbaik. Kenapa saya kata bulan yang terbaik? Sebab ada hadis daripada Talhah. Hadis ini dengan sanad yang sahih, bahawa Talhah ini, saya ingat saya dah ni lah, tak apalah saya ceritalah. Talhah itu adalah dia satu hari dia bermimpi dia bermimpi dengan dua orang lagi yang baru masuk Islam. Dua-dua ni memang masuk Islam. Wa kana islamahuma jami'a. Dua-dua orang ni masuk Islam serentak. Seorang ni rajin berjihad, seorang ni biasa-biasa. Jadi satu hari Talhah mimpi terhadap dia dan dua orang ni tadi, dua orang yang masuk Islam sama-sama ni, di hadapan pintu syurga. Seorang yang rajin ni tadi, saya cakap tadi, yang rajin berjihad ni, dia mati dulu setahun sebelum seorang yang biasa-biasa ni. Okey. Jadi satu hari dia mimpi di hadapan pintu syurga bersama dengan dua orang ni tadi. Dia nampak ada orang keluar daripada pintu syurga. Orang nak panggil dia orang ni masuklah, sebab tengah tunggu turn lah nak masuk syurga kan. Lalu seolah-olah ada seorang yang keluar, itu mungkin malaikat lah yang keluar daripada pintu syurga tu. Panggil, agak-agak tuan-tuan dia panggil siapa? Yang rajin berjihad ni ke ataupun yang biasa-biasa ni?
Dia panggil yang biasa-biasa ni. Jadi yang masuk syurga ni dulu, dia, maksud 3 orang ni, yang masuk syurga ni dulu, orang yang biasa-biasa ni dulu. Okey. Lalu benda ni, Talhah pun bila bangkit, dia cerita dengan kawan-kawan dia. Lepas tu kawan-kawan dia bawa benda ni kepada Nabi. Jadi, Nabi SAW punya respon apa? Min ayyi dhalika ta'jabun. Apa yang nak diherankan? Yang biasa-biasa tu masuk syurga dulu. Apa sahabat-sahabat Talhah ni cakap? Sahabat ni cakap, mana boleh Rasulullah seorang lagi tu berjihad dan mati syahid. Cuma dia mati awal setahun. Yang biasa-biasa ni lambat sikit setahun. Mati kemudian, setahun ke depan tu baru meninggal. Tapi yang masuk syurga yang kemudian ni pula. Sedangkan yang first ni tadi mati syahid. Rasulullah kata, seorang ni lagi, seorang yang biasa-biasa ni, dia hidup lebih setahun daripada orang yang mati syahid ni tadi. Jadi amalan dia pun lebih. Dan dia, Nabi cakap, dapat bulan Ramadan. Dapat bulan Ramadan. Jadi maksudnya, walaupun seseorang itu, bukanlah kita merendahkan orang mati syahid, tak. Tetapi Ramadan, nak beritahu kat sini, Ramadan, kalau kita bersungguh-sungguh padanya, mungkin pahala kita boleh pun mendahului seorang yang mati syahid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kita balik tadi, kenapa kita berpuasa. Jadi jangan cakap sebab nak kurus. Puasa itu, kita puasa kerana Allah SWT suruh. Jadi kita pula nak tahu, kenapa Allah Ta'ala suruh kita ni berpuasa. Jadi kalau kita tengok pada muka surat 28 tadi yang saya cakap tadi, yang saya baca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam tu kan. Jadi di situ sekurang-kurangnya ada 2 sebab kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita berpuasa. Okey. Jadi sebab yang pertama, kita berpuasa pada bulan Ramadan ni. Yang pertama sekali sebab adalah Allah bagi tahu syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk kepada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan keterangan di antara keterangan berkenaan dengan petunjuk dan juga al-furqan, iaitu perkara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Sesiapa yang menyaksikan bulan ini, ataupun dia masuk pada bulan ni, ataupun dia tahu, ada orang beritahu bulan ni bulan Ramadan ni. Zaman dululah, zaman sekarang ni kita semua ada kalender kan. Jadi siapa yang menyaksikan bulan ni, dia masuk bulan ni, falyasumhu, maka berpuasalah pada bulan itu. Jadi Allah Ta'ala apabila cerita bulan Ramadan, Allah bagi tahu bulan ni Al-Quran turun. Jadi oleh kerana itu, korang kena puasa. Jadi the first reason kita dapat dekat sini, kita ini berpuasa kerana penurunan Al-Quran. Kita berpuasa ni, asalnya bulan Ramadan adalah bulan yang biasa. Tapi bila Allah pilih dia untuk turunkan Al-Quran, sebab asalnya Arab dulu, bulan Ramadan ni tak besar. Yang besar apa? Bulan-bulan haram. Bagi Arab, bulan yang besar adalah bulan-bulan haram. Bulan haram tu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, 4 ni besar. Tapi bila Islam datang, Allah Ta'ala pilih Ramadan. Jadi bulan haram ni dia dah jadi bawah daripada bulan Ramadan. Okey, jadi oleh kerana Allah pilih bulan Ramadan ni, kita kena berpuasa pada bulan ni. Nak bagi tahu, seolah-olah juga memberi isyarat kepada kita bahawa Al-Quran ini adalah sesuatu yang grand, yang besar, yang turun ni. Jadi takkan turun tu sambil-sambil korang minum-minum, makan-makan, tak. Apabila dia turun, korang kena celebrate dia, korang kena hormati dia dengan cara berpuasa. Jadi kita dah dapat sebab yang pertama kenapa kita berpuasa. Yang pertama sebab Al-Quran itu diturunkan padanya. Okay. Jadi perkara yang kedua, pada ayat yang saya baca mula-mula tadi, kenapa Allah Ta'ala suruh juga kita berpuasa ni? Sebab dia adalah untuk
di hujung ayat tu Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, ditulis kepada kamu berpuasa seperti mana ditulis ataupun diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun. La'allakum dengan itu la'allakum dalam Al-Quran, jadi dia macam sebab dengan berpuasa tadi itu la'allakum, dengan itu kamu itu akan menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa. Jadi kita dah syarahkan apa itu takwa, iaitu kita lebih berhati-hati apabila kita hidup atas muka bumi ni. Kita jaga-jaga. Kita bukan main lunggah je kan. Apa ni? Buatlah kan. Apa ni? Makanlah. Kita lunggah semua benda, bukan. Itu orang yang tidak bertakwa. Jadi harapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berpuasa ini juga kita dapat menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Sebab apa tuan-tuan? Puasa ini, kenapa dia menjadi ataupun silibus, puasa ni menjadi silibus Allah Ta'ala kepada manusia. Macam kita kat sekolah, tingkatan 4 belajar ni, silibus dia. Tingkatan 5 belajar ni, silibus. Tapi Allah Ta'ala terhadap seluruh hamba dia, manusia lah, puasa menjadi silibus dia. Sebab puasa ni, dia sebenarnya rahsia hamba dan Tuhannya. Boleh je orang tu datang kepada kita, dia datang kepada kita, dia kata, Ana hari ni Alhamdulillah Ana puasa kan. Lepas tu orang tu pun balik rumah makan Maggi kan. Jadi orang pun ingat dia puasa, tapi sebenarnya dia tak puasa. Boleh je dia buat macam tu kan. Tetapi orang yang beriman dia walaupun dekat rumah dia tu ada steak daging tu kan, apa ni yang tuang dia punya apa, garam macam cenia tuang tu kan, walaupun benda tu ada kat rumah, tapi dia tak makan. Sebab dia tahu Tuhan tak bagi lagi dia makan. Tunggu azan maghrib kan baru makan. Jadi puasa ni dia macam satu rahsia. Walaupun tak ada siapa tengok awak boleh je nak minum, nak makan, tapi kita tak makan. Jadi dia adalah satu senjata yang ampuh untuk menundukkan nafsu kita. Jadi kalau makan ni tuan-tuan, makan ni, kalau tak makan tuan-tuan, tak minum, tak makan, boleh mati ya. Boleh mati. Berapa banyak manusia yang kita tahu di luar sana yang mati kebuluran, mati kelaparan. Hatta benda-benda yang penting macam tu pun kita tak buat, kita tak makan. Kita boleh tinggalkan kerana kita dengar cakap Allah, kita berjaga-jaga dengan Allah. Allah tak bagi makan lagi. Makan azan sekarang baru boleh makan. Kita tak makan. Apatah lagi. Jadi dia menjadi satu benda silibus. Kalau makan pun boleh kita tinggalkan, apatah lagi lidah kita nak bercakap benda-benda yang tipu, benda-benda yang dusta, benda-benda yang kotor. Kalau makan pun boleh kita tinggalkan, minum pun kita tak minum. Apatah sangat untuk kita tinggalkan cakap benda-benda tak baik, tengok benda-benda haram, dengar benda-benda yang kotor, yang dusta, yang lara, benda-benda yang boleh mengganggu iman kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan puasa ini sebagai suatu silibus kita tuan-tuan. Kita kena ingat yang tu. Sebab by the end bila kita tak makan, tak minum, kita sanggup tinggalkan benda-benda ni, maknanya lebih utamalah kita tinggalkan benda-benda yang membawa kita kepada neraka. Okay. Tapi ada tak orang yang puasa tapi tak berjaya? Puasa. Maknanya, jadi kalau ada orang yang berpuasa tu tuan-tuan, dia puasa, tapi dalam masa yang sama mulut dia mengumpat, bercakap buruk pasal orang, tengok benda-benda tak betul, benda-benda tak baik, tulis benda-benda yang dusta, kecam orang, hina orang, maki orang. Jadi tidak ada nilai, maksudnya tak berjayalah silibus itu terhadap dirinya. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i, Ibnu Majah dan juga Ahmad, Nabi sebut, kam min saim, berapa ramai orang yang berpuasa itu, laisa lahu min siyamihi illa zama', dia tak dapat pun apa-apa daripada puasanya kecuali dahaga. Dia puasa, dia ikut perintah Allah, jadi dia dah tak berdosa, tetapi Allah tak suka dengan puasa dia. Sebab Allah Ta'ala ni
Macam kita lah manusia ni kan. Kita ajar budak buat matematik ajar satu silibus kan. Dengan harapan di hujung ni objektif dia dapat ni, dapat ni. Tapi budak tu sepanjang dia buat tu dia langgar semua objektif tu. Jadi kita tak adalah kelebihan untuk budak tu. Macam tu lah manusia ni tuan-tuan. Dia puasa tapi dalam masa yang sama tak tercapai objektif Tuhan terhadap diri dia. Untuk tinggal bukan benda-benda yang berdosa tu. Makan pun dia tak makan. Tapi dia langgar je kan. Dosa yang lain dia buat semua. Sebab tu Nabi kata, orang yang puasa, orang yang macam ni yang berpuasa, puasa dia tu tak dapat apa-apa melainkan dahaga. Wa kam min qa'im laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Dan berapa ramai orang yang berdiri solat, dia tu tak dapat apa-apa kecuali berjaga je lah maksudnya. Bila bulan Ramadan ada orang solat tarawih, solat sekian, tapi tak tercapai objektif tu. Jadi dia tak dapat apa-apa melainkan berjaga malam je lah yang dia dapat. Jadi sekali lagi saya nak bagi tahu puasa ini dia adalah membuatkan kita ini jelas what is the priority thing in our life. Apa yang paling utama dalam hidup kita, kehendak kita ke kehendak Tuhan dulu. Jadi bila puasa ni kita puasa, maknanya kita jelas dalam dunia ni bukan kehendak kita yang kita dahulukan, pencapaian diutamakan, bukan. Yang didahulukan dalam hidup kita ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lalui hidup ini berdasarkan redha Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah redha baru kita buat. Kalau Allah tak redha kita tak buat. Sebab itulah silibus dia adalah tak makan. Walaupun makan itu benda yang harus je, boleh makan. Tapi bila Allah tak bagi, kita tak makan. So apabila kalau kita dah clear benda ni, kita puasa ini untuk menjaga diri kita supaya membina takwa. So tak ada dah lah isu timbul orang tanya ke, boleh tak kita ni buka puasa dengan air ketum contohnya kan. Tak timbul dah soalan-soalan macam ni. Sebab kita dah clear, kita puasa tu nak jaga benda-benda yang Allah tak suka. Kenapa kita nak minum air ketum? Kan? Kenapa kita nak melainkan untuk tujuan kesihatan, tak apalah, mungkin adalah tujuan. Tapi kalau dia sihat walafiat, tiba-tiba nak minum air ketum, nak buka puasa dengan air ketum. Puasa tu nak jaga dari benda-benda yang diharamkan. Tiba-tiba buka puasa dengan benda yang Allah tak suka, iaitu dia ada rasa poning-poning sikit kau kan, dia rumah kan. Jadi soalan-soalan macam tu tak timbul. Ataupun soalan macam mana, boleh tak saya belanja kawan saya buka puasa menggunakan duit rasuah? Jadi tak timbul lah soalan tu, sebab kita clear tujuan dia nak jaga diri kita. Jadi kita takkanlah kita nak berbuka tu dengan gunakan benda yang Allah Ta'ala tak suka. Okey. Jadi tuan-tuan, kita masih ada lagi dalam puasa. Tapi puasa ni lah panjang sikit. Yang lain-lain tu tak adalah panjang sangat. Okey, Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dan mengharapkan ganjaran, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan baginya apa yang telah berlalu daripada dosa-dosanya. Jadi Nabi SAW sebut, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan ni dengan penuh keimanan, diampunkan dosanya. Jadi apa maksud iman dekat situ tuan-tuan? Maksud dia kita nak revive balik iman kita. Bila kita berpuasa ni, berapa rukun iman? Rukun iman tu ada 6. Jadi dengan berpuasa ini kita dapat revive, kita hidupkan balik iman kita itu. Kita dapat hidupkan balik iman kita. Kita kadang-kadang kata kita beriman, tapi kita hidup macam tak beriman dengan 6 perkara tu pun. Apa dia? Iman kepada Allah, malaikat, lagi kitab, lagi rasul, lagi hari akhirat, dan juga qada dan qadar. Bila kita ditimpa musibah, kita apalah jadi macam ni, kita macam tak beriman dengan qadar Allah Azza wa Jalla. Kita kadang-kadang buat jahat tu macam tak ada siapa tengok kita, kan? Ada orang ini bunuh orang, lepas tu pergi tanam, tak ada siapa tahu ni kan. Allah nampak. Selain daripada Allah, siapa yang nampak? Malaikat nampak. Kalau dia beriman dengan Allah,
dia tahu Allah Ta'ala lihat dia. Jadi puasa macam itulah, kita sedar kewujudan ataupun ada yang memerhatikan kita. Okey. Itu beriman dengan Allah. Beriman dengan malaikat. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya ke atas kamu itu ada orang yang awasi kamu ni. Kiraman katibin, yang mulia, yang menulis. Yang menulis tu. Jadi ada malaikat yang duduk dengan kita, yang menulis amalan kita. Baik ke, buruk ke, dia tulis. Dia tulis semua benda. Okey. Jadi beriman dengan, lepas malaikat apa? Allah, malaikat, lepas tu kitab. Kitab ni apa fungsi dia? Dalam sebuah hadis diberitahu bahawa kesemua kitab-kitab Allah SWT yang Allah SWT turunkan daripada suhuf Ibrahim, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ini, diceritakan dalam hadis ni diturunkan kesemuanya, diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi apabila kita berada pada bulan Ramadan, kita berpuasa padanya, means kita juga sebenarnya menyedarkan diri kita berada pada satu bulan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, rukun iman keempat, Rasul, Rasul. Okey. Jadi Rasul ni apa kaitan dia dengan puasa kita juga? Puasa dengan penuh keimanan ni, kita kena sedar dalam surah yang saya bacakan mula-mula tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai mereka-mereka yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa seperti mana diwajibkan orang-orang yang sebelum daripada kamu. Jadi kata Ibn Al-Qayyim, semua rasul, ayat tu beritahu telah diwajibkan dengan orang-orang yang sebelum daripada kamu. Jadi Ibn Al-Qayyim buat kesimpulan setelah dia punya kajian lah, maknanya dia kata semua rasul yang datang kesemuanya juga disyariatkan untuk mereka itu berpuasa. Jadi kalau kita beriman dengan Allah Azza wa Jalla, kita beriman dengan Rasul, kita kena tahu juga Rasul juga yang diutuskan Allah Ta'ala, yang kita diwajibkan beriman kepada mereka, kesemua mereka juga melalui proses yang sama, iaitu berpuasa. Lepas tu hari rukun iman yang seterusnya apa dia? Hari akhirat, beriman dengan hari kiamat ataupun hari akhirat. Jadi apabila masuk bulan Ramadan ni, Nabi SAW kata kita kena difardukan padanya berpuasa, dibuka pintu syurga dan ditutup pintu neraka. Jadi apabila masuk bulan Ramadan, macam mana kita nak beritahu kita ini beriman pada hari akhirat? Syurga itu dan neraka itu seolah-olah di hadapan kita. Apabila kita masuk bulan Ramadan, kita nampak syurga dan kita nampak neraka. Nampak pintu syurga terbuka. Nabi cerita pintu syurga tu terbuka. Dan sebahagian riwayat, jagalah kamu daripada neraka. Lepas tu Nabi tengok. Sahabat tengok, Nabi duk tengok apa? Ittaqun nar. Jagalah diri kamu daripada neraka. Nabi duk tengok. Seolah-olah macam dia nampak neraka. Jadi begitulah juga orang-orang yang beriman, apabila disebut dibuka pintu syurga, perkataan tu macam biasa yang kita dengar, tapi sebenarnya orang yang beriman tu apabila masuk bulan Ramadan, dibuka pintu syurga, dia nampak pintu tu terbuka, dan tutup pintu neraka, dia nampak di hadapan mata. Itu beriman dengan hari akhirat, hari kemudian. Akhirat ni panjang proses dia. Salah satu proses yang terakhir adalah pintu syurga di hujung tu tunggu kita. Okey, dan rukun iman yang keenam apa dia? Kita beriman dengan qada, ketetapan dan qadar, ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan berpuasa juga, apabila kita masuk bulan Ramadan, bulan Ramadan ini padanya ada suatu malam yang dipanggil Lailatul Qadar. Okey. Jadi dalam satu asar, Ibnu Abbas dia cakap, maksudnya dalam tempoh berlaku Lailatul Qadar lah. Pendapat Ibnu Abbas terkenal 27 Lailatul Qadar. Jadi dia kata pada malam 27 ni, iaitu maksud dia pada malam Lailatul Qadar ni, nama-nama orang yang akan pergi haji tahun depan ditulis pada malam ni. Jadi apabila Ibnu Abbas sebut macam tu, dia tak mungkin datang daripada Ibnu Abbas, melainkan pemahaman macam tu mestilah dia ambil daripada Nabi. Sebab tu kita panggil marfu'. Marfu' benda ni kepada Nabi, diangkat kepada Nabi, sebab dia takkan cakap benda-benda ghaib, benda tak tahu. Ibnu Abbas cakap malam ni
Malam 27 ni lah ditulis padanya nama orang-orang yang akan pergi haji. Okey. Jadi, bila kita kata kita beriman dengan qada dan qadar, ketentuan Allah SWT terhadap diri kita, malam Lailatul Qadar, ketentuan kita pada tahun hadapan ditulis pada malam ni. Jadi, bila kita masuk bulan Ramadan, kita minta sungguh-sungguh dengan Allah SWT, Lailatul Qadar. Yang qadar itu pun sebenarnya ada 3 maksud lah. Yang paling kurang ada 3 maksud. Qadar, maksud yang pertama, Lailatul Qadar, malam qadar, Lailatul Qadar. Qadar yang pertama, qadar maksud dia adalah power, kuasa. Malam kuasa, maknanya malam itu penuh power, kuasa dia yang hebatlah. Maksud yang kedua, qadar juga boleh membawa maksud sempit. Sempit qadar. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Qadar itu juga perkataan ni sempit. Jadi kenapa sempit? Sebab tanazzalul malaikatu warruhu fiha, turun malaikat. Malaikat ni lagi banyak daripada bilangan batu-batu yang ada atas muka bumi. Bilangan malaikat. Jadi malaikat ramai turun. Tapi tak semua dapat turun, tapi pusu-pusu yang turun ke bumi membawa rahmat. Jadi sebab itu dipanggil juga Lailatul Qadar, sebab malam yang sempit dengan malaikat, penuh dengan rahmat. Qadar, itu maksud qadar. Dan yang ketiga, qadar juga boleh maksud ketentuan, qada dan qadar. Jadi ketiga-tiga ini nama Lailatul Qadar. Dia panggil qadar. Jadi ada 3 benda sekurang-kurangnya yang berlaku malam yang penuh berkuasa, malaikat banyak, dan juga malam itu ditulis padanya ketentuan kita. Jadi kalau kita kata beriman kepada Allah ataupun pada qada dan qadar, kita masuklah pada bulan ini dengan penuh harapan, qadar. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi hari ni kita nak bincangkan, habislah saya cakap pasal puasa ni tadi. Okey. Jadi selain daripada berpuasa, setelah puasa tu kita nak masuk juga pada bulan ini dengan memenuhi objektif pembelajaran yang Allah Subhanahu Wa Taala gariskan. Yang kita kalau mengajar tu, guru-guru, para ustazah yang di sekolah ni, maknanya kalau kita tak capai objektif di hujung tu, pelajar mampu buat sekian-sekian tapi pelajar tak mampu, jadi kita tak berjaya. Jadi bagaimana kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan punya silibus ni dalam keadaan kita berjaya di akhirnya, tuan-tuan. Jadi perkara yang pertama sekali, tuan-tuan, saya tak cakaplah pasal benda-benda yang sunat-sunat ni, qiyamul lail ke. Kita fokus kepada benda yang asas dulu, benda yang asas dulu. Jadi yang pertama sekali, kita sebut pasal puasa, dan kita puasa dengan penuh menjaga diri kita. Jangan buat benda-benda yang tak baik. Jadi perkara pertama sekali bila masuk bulan Ramadan, kita jauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali kita tinggalkan benda yang menjadi habit kita. Habit kita setiap hari tu, kita muhasabah. Jadi benda ni kita kena muhasabah lah, tuan-tuan. Muhasabah, tinggal sehari 2 nak masuk bulan Ramadan ni. Kita muhasabah balik hidup kita seharian. Dalam sehari ni, apa dosa yang aku akan buat satu hari? Dalam satu hari tu, apa dosa yang aku akan buat? Okay? Kita kenal pasti, dan kita tinggalkan benda tu dulu. Contohnya jenis bangkit lambat. Jenis bangkit lambat ke, tak bangkit subuh kan, dosa tak? Dosa. Tapi dosa ke tak sengaja? Tak sengaja taklah berdosa. Tetapi kalau dia memang dah plan malam tadi, tidur lambat, jadi memang tak bangkit lah, kan? Dia dah tahu dah tidur pukul 3, memang takkan bangkit. Jadi benda-benda macam tu kita tinggalkan. Tidur awal dan kita akan boleh bangkit subuh. Jadi jauhi larangan Allah SWT, benda yang pertama. Yang kedua, apa lagi dosa yang kita dah buat? Kita tengoklah seharian tu. Kalau sampai tempat kerja, memang kerja aku ni akan cari partner mengumpat, kan? Ataupun mengumpat lah, nombor satu mengumpat. Jadi benda-benda mengumpat ni pun kena jaga, tuan-tuan. Mengumpat ni adalah suatu benda yang merosakkan apa-apa sahaja institusi, sama ada institusi tu keluarga, tempat kerja, apatah lagi negara. Mengumpat benda ni syok, kan? Sebab tu kalau kita bekerja tu, ramai pula bekerja kat situ, kan? Jadi memang kita syok mengumpat. Sebab tu Allah Subhanahu Taala larang kita mengumpat.
keluarga. Adik cakap pasal kakak, kakak cakap pasal abang, abang cakap pasal adik, kan? Jadi boleh runtuh institusi keluarga tu. Walaupun kita tapi kita masih buat kadang-kadang sebab kita rasa seronok, kan? Sedangkan kita kadang-kadang kita buat tu kita tahu pun hukum dia, kan? Tapi kita masih buat. Kita mungkin tak clear, kan, macam mana Allah SWT bagi perumpamaan orang yang mengumpat ni. Allah SWT sebut, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh. Adakah seseorang daripada kamu itu suka makan daging saudaranya dalam keadaan mayat? Saudara dia tu mati jadi mayat. Kalau mengumpat ni macam dia tu mayat, dia tak ada kat situ, kan? Dia dah tak ada dah, ataupun dia tak boleh nak buat apa-apa kat korang. Cakap pasal dia tu macam makan daging dia yang sedang mati tu makan, kan? Suka ke Allah Ta'ala kata fakarihtumuh? Saya kamu semua tak suka. Macam tu lah mengumpat. Jadi kita tinggalkan benda-benda yang haram. Kadang-kadang benda tu ringan je. Jangan jumpa kawan kita tu, jangan jumpa dia. kita cari kawan lain yang duk mengumpat tu, kita cuba jumpa orang lain pula. Kadang-kadang kita tinggal benda-benda yang haram ni. Masuk je bulan Ramadan, tinggalkan perbuatan-perbuatan yang habit kita ni, mengumpat. Ada orang dia tak mengumpat sebab dia tak ada kawan, jadi kerja dia menyindir orang, kan? Jadi macam mana dia menyindir orang? Mungkin dia duk cakap orang tu cakap baik-baik, dia sindir orang tu, sindir muka orang tu, sindir fizikal orang tu, sindir apa, macam-macam dia nak sindir semua. Yang jenis kat internet pula akan sindir segala benda, kan dia panggil apa ini, sarcasm, kan? Sarcasm. Sarcasm dalam bahasa Arab dua perkataan lah. Satu istihza, satu lagi sukhriyah. Istihza boleh ke kita sindir orang ni? Kalau kita sindir anak-anak, tujuan dia banyaklah pokok tu, kita sindir dia, kan? Banyaklah lagi pokok tu, itu dia nak mendidik, tak apa. Tapi kalau kita hina orang tu, apa maksud kita? Maksud kita dia bawah daripada kita. Itu maksud sukhriyah. Sebab tu Allah SWT sebut, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau sakhar, jadikan dia tu macam bilu kau. Kau hina dia, kau sindir dia tu macam dia tu bilu kau. Okay, jadi la yaskhar, tak boleh sebenarnya menyindir orang ni. Okey, jadi kalau kita dah kaji satu hari kita tu, mungkin itu sahajalah kot dosa-dosa aku. Kita stop yang tu dulu. Masuk bulan Ramadan, stop dulu benda-benda tu. Kalau dah settle benda-benda yang haram ni tadi, barulah kita move on kepada perkara yang seterusnya. Apa dia yang kita nak buat selepas kita tinggal semua benda yang diharamkan oleh Allah SWT ni, barulah kita sempurnakan benda-benda yang fardu. Kita tak cakap pasal benda sunat lagi ni. Yang pertama, tinggalkan larangan Allah. Yang kedua, sempurnakan perkara-perkara yang fardu ni dulu. Fardu tu kita buat, tapi kita sempurnakan dia dulu. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bagi tahu, dalam hadis qudsi, Nabi SAW riwayatkan, dia kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi tak ada dalam Al-Quran. Itu dipanggil hadis qudsi. Hadis qudsi. Dalam hadis qudsi Allah Taala bagi tahu kepada kita, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan seseorang hamba itu tidaklah dia mendekatkan diri kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku suka daripada benda-benda yang aku telah fardukan ke atasnya. Jadi Allah SWT paling suka kita buat benda sunat ke benda wajib dulu? Allah Ta'ala paling suka kalau kita buat benda-benda yang wajib dulu. Jadi yang wajib ni kita sempurnakan dulu. Jadi sebagai contoh apa dia? Sebagai contohnya solat fardu kita tu sendiri. Jadi kalau kita memang ada habit lagi 10 minit nak masuk asar baru nak solat zuhur, kan? Lagi 10 minit nak masuk asar baru nak solat zuhur. Kita tinggalkan perkara tu, kita buat pada awal waktu. Yang tu dulu. Jadi sedar masuk Ramadan ni kita sempurnakan yang wajib-wajib tu dulu. Yang lelaki ni apa nak buat? Janganlah sembahyang dekat rumah. Bulan Ramadan ni pergi surau, pergi masjid.
dah terlambat sebagai contohnya kan, dah balik dah lambat rumah, jadi nak apa ni, kita solat berjemaah, kita cuba sempurnakan benda yang fardu tu okey. Jadi dalam sehari biasanya apa yang Allah Taala wajibkan kepada kita adalah solat je lah. Okey, selain daripada tu kewajipan kita juga, selain daripada dengan Allah Subhanahu Taala, kita ada kewajipan dengan kerja kita, dengan tugas kita. Sempurnakan semua tu, sempurnakan benda itu Allah fardukan juga kepada kita, tetapi bukan dalam bentuk ta'abbud, dia dalam bentuk kehidupan. Kita bekerja untuk cari nafkah. Dengan nafkah tu kita boleh biaya keluarga kita, kita boleh bayar zakat. Jadi kerja kita juga kita sempurnakan dengan sebaik mungkin. Jadi kalau bulan Ramadan boleh balik awal setengah jam contohnya, yang kerja office lah. Cikgu tak ada kot, tak tahulah saya. Yang kerja pejabat mungkin kata balik setengah jam awal kan. Biasa balik pukul 5, jadi 4.30 dah boleh balik. Baliklah 4.30. Janganlah balik pukul 4. Tak sempurnalah benda-benda fardu tu. Jadi kita ikutlah benda tu. Tak ada siapa tengok, pengetua bukan perasan pun kan. Jadi janganlah macam tu. Kita bekerja ni juga kita menunaikan yang fardu. Okey. Seterusnya, apa lagi yang fardu untuk kita adalah kita menjaga keluarga kita, keluarga kita. Jadi ada anak, ada isteri, ada suami, kita jaga kesemua itu. Kita jaga kesemua itu, benda-benda yang telah difardukan kepada kita. Juga sebagai seorang pelajar, pelajar maknanya kita ada kewajipan terhadap keluarga kita. Kita kena patuh dengan ibu bapa. Jadi kita lebih-lebih lagi kita patuh itu pada bulan Ramadan ni. Okey. Jadi habis dah tadi pasal benda-benda yang fardu. Okey, itu dulu. Habis kita sempurnakan perkara-perkara yang fardu itu, barulah kita cerita tentang amalan-amalan sunat ni. Okey. Okey, dalam hadis yang tadi kan, yang seseorang hamba tidak aku lagi suka, aku lebih suka dia mendekatkan diri kepada aku dengan perkara-perkara yang aku telah fardukan kepadanya. Lepas tu hadis yang sama juga Allah SWT sebut, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan sentiasalah seorang hamba itu, dan sentiasalah hamba aku itu mendekatkan diri kepada aku dengan perkara-perkara sunat, sehingga aku sayang dengan dia. Okay. Yang tadi dia suka, Allah suka dengan hamba tu sebab dia dekatkan diri dengan perkara fardu. Lepas tu hamba tu berterusan beribadah, sambung pula dengan benda-benda yang sunat ini, sehingga Allah Ta'ala kata, aku akan sayang kepadanya. Okay, jadi kita nak sembang pasal amalan-amalan sunat yang boleh kita lakukan pada bulan Ramadan. Jadi sunat ni pun ada dua benda lah. Sunat ada muakkadah, sunnah muakkadah dengan sunnah ghair muakkadah. Sunat yang bahasanya lah sunat yang dikuatkan, dituntut, dan ada yang bukanlah tak dituntut kan. Sunnah itu semua dituntut. Cuma sunnah muakkadah itu maksud dia adalah sunnah yang mana, perkara-perkara sunat yang Nabi SAW tak pernah tinggal. Nabi tak pernah tinggal benda tu. Ada perkara sunat yang Nabi tak sentiasa buat. Sunat tapi taklah sentiasa dia buat benda, tapi ada benda sunat yang Nabi melazimi perkara tu setiap hari. Jadi benda-benda ni kita kena ambil beratlah. Oh, yang ni Nabi tak pernah tinggal lah. Jadi bila Nabi tak pernah tinggal, nampak benda tu penting lah. Jadi kita buat yang tu dulu. Jadi apa antara benda-benda yang penting yang boleh kita lakukan pada bulan Ramadan ni? Yang pertama solat jugalah, iaitu solat rawatib, solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ni jangan tinggal. Yang pertama sekali, solat sunat rawatib yang jangan kita tinggal. Masuk je bulan Ramadan ni, kalau boleh sambunglah pada bulan-bulan yang seterusnya. Tapi benda yang penting ni kita mesti buat bulan Ramadan, iaitu raka'atani qabla salatil fajr, iaitu 2 rakaat sebelum salat fajar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW sebut, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh, iaitu 2 rakaat sebelum salat subuh lah, lebih baik daripada dunia ini wa ma fiha, dan apa yang ada dalam bumi ni.
Jadi solat ni Nabi nak bagi tahu solat 2 rakaat nilai dia di sisi Tuhan. Dunia ni ada macam-macam tuan-tuan. Ada apa? Ada besi, ada emas. Kalau hari ni lagi banyak, ada macam-macam bangunan, ada taman, ada kebun, ada kemewahan, kesenangan, ada tempat yang menarik, tempat yang cantik. Di sisi Tuhan, dunia ni 2 rakaat solat subuh yang kita buat itu, di sisi dia lebih besar daripada segala benda-benda yang ada, yang kita duk kejar dengan. Di sisi dia lebih besar benda tu. Jadi oleh sebab itu Nabi SAW sentiasa melazimi 2 rakaat subuh. Aisyah riwayatkan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengambil berat terhadap benda-benda sunat ini dengan bersungguh-sungguh sangat selain daripada 2 rakaat sebelum subuh. Hadis ni hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi benda ni kita dahulukan dulu. Perkara sunat yang pertama kita ingat solat sunat rawatib. Dalam sunat-sunat rawatib tu sunat rawatib ni qabliyah ba'diyah itulah tuan-tuan. Solat sunat qabliyah ba'diyah. Tapi dalam qabliyah dan ba'diyah itu ada yang penting. Ada yang lebih penting, iaitu yang dipanggil muakkad. Yang penting dalam qabliyah dan ba'diyah tu ada 12. Yang pertamanya 2 rakaat sebelum subuh. Saya sebut tadi ada berapa? 12 kan. So 2 rakaat sebelum subuh, dah 2 dah. Okey, lepas tu 2 rakaat sebelum subuh, lepas tu 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Dalam hadis Nabi diriwayatkan Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada' arba'an qabla zuhri. Aisyah riwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur tu, jadi orang yang nak solat sunat ni apa, kalau dia jenis sembahyang di masjid, maknanya dia kena azan tu dia kena datang dah lah. Jangan tunggu qomat baru nak datang. Kalau tidak, tak boleh lah nak solat sunat kan. Okey. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi nak solat macam mana? Boleh dengan 1 salam ataupun dengan 2 salam. Okey, jadi sebaiknya dengan 2 salam lah. Sekejap tuan. Bateri lupa nak on. Okey. Jadi dah berapa dah? Dah 6. Okey, jadi lepas tu 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat selepas zuhur. Yang ni kita buat juga. 2 rakaat selepas zuhur. So dalam hadis okey, disunatkan juga jadikan 4 tapi tak apa, kita kata 2 dulu 2 rakaat selepas zuhur. Sesiapa dalam hadis Nabi SAW sebut, siapa yang solat 4 rakaat sebelum zuhur dan selepasnya haramahullahu 'alan nari, Allah SWT haramkan dia ke atas neraka. Maksud neraka tak boleh sentuh dia. Okey, tapi tak apa, ulama buat kesimpulan 2 rakaat nak jadikan 12 ni. So dah 2 rakaat selepas zuhur, jadi dah 8. Lepas tu 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Tadi dah 8, 2 rakaat selepas maghrib tambah lagi 2 rakaat selepas isyak. Jadi ada 12. Kenapa 12? Sebab dalam hadis Nabi SAW sebut man salla, dalam hadis riwayat Imam Muslim, man salla sintai asyrata rak'atan fi yawmin wa laylah buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Sesiapa yang solat 12 rakaat pada siang dan malam, Allah binakan untuknya dengan solat-solat tadi itu sebuah rumah di syurga. Okey. Jadi ulama buat kesimpulan, mana datang 12 ni? 12 ni apa? Solat sunat rawatib lah. Tapi 12 ni bila? Yang itulah kesimpulan yang ulama buat tadi. Jadi benda ni kalau boleh, kalau kita nak buat amalan sunat yang lain tu, yang ni kita jangan tinggal lah, sebab ini adalah sunat muakkad yang dituntut oleh Nabi SAW sentiasa buat. Jadi kalau kita nak buat yang ni dulu. So 2 sebelum zuhur, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur,
2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. Jadi ada 12. Yang ni kita lazimi dulu. Okey, jadi apa lagi yang boleh kita buat? Salat tarawih. Salat tarawih ni walaupun dalam hadis Nabi ni dia tidak keluar pada hari yang Nabi salat secara berjemaah pada malam ke-3, malam ke-5, malam ke-7 dan malam ke-20. Tapi ada hari Nabi tak keluar salat tarawih ni. Macam seolah-olah Nabi tak Nabi tak melazimi, tapi sebenarnya Nabi dia bukan tak nak solat tarawih ni, dia takut difardukan. Jadi selepas Nabi SAW wafat, sahabat melazimi setiap malam solat tarawih. Menunjukkan benda tu Nabi nak buat, tapi Nabi tak boleh nak buat setiap hari. Dia takut sama ada Allah Taala fardukan ataupun umat dia sendiri yang kata fardu. Oh, bila masuk Ramadan tarawih wajib. Jadi tarawih itu tak wajib. Jadi Nabi nak hilangkan persepsi itu, atau Nabi harap dia tidak difardukan, lalu Nabi tak buatlah setiap malam. Nabi takut difardukan. Okey. Jadi solat tarawih juga sebenarnya kita nak pandukan ni, kita akan tengok macam mana sahabat selepas daripada Nabi wafat dia amalkan benda tu. Sebab dia tahu Nabi nak buat benda tu. Okey, tuan-tuan, jadi itu antara perkara-perkara sunat yang boleh kita lakukan. Solatlah, solat. Okey, seterusnya antara benda yang boleh kita lakukan juga adalah membaca Al-Quran, tuan-tuan. Jadi Quran ni, tuan-tuan, sebenarnya sepatutnya dia adalah nombor 1 lah dalam bulan Ramadan ni. Okey, saya terlepaslah sikit. Quran ni, tuan-tuan, tadi kita puasa sebab apa? Kita puasa sebab Al-Quran diturunkan. Tiba-tiba pada bulan Ramadan kita puasa, kita solat tarawih, tapi kita terlupa baca Al-Quran. Yang ni pelik lah, tuan-tuan. Ini pelik, macam seolah-olah orang yang masuk ke suatu tempat dan tak tahu siapa yang diraikan, kan? Datang majlis kenduri, kan, siapa yang kahwin ni? Makan ni lah. Oh, yang tu ya, kan. Jadi dia tak tahu siapa sebenarnya yang diraikan. Macam itulah orang yang masuk bulan Ramadan dan tidak langsung meraihkan ataupun membuka sehelai pun daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran ni adalah tujuan kita berpuasa ni tadi. Sebab dia besar sangat, kita kena puasa. Okey, jadi apa benda yang boleh kita buat? Yang pertama sekali, kita boleh melazimi tadarus. Kita start dengan tadarus lah, tuan-tuan. Tak adalah start tu kita terus belajar tafsir Al-Quran, tak ya. Kita baca dulu Al-Quran. Kita tadarus dulu, tuan-tuan. Kita tak melazimi sangat pun Al-Quran ni. Jadi kita start dengan tadarus. Jadi kadang-kadang nak baca seorang-seorang dan lemah. Kita cari partner lah. Partner ni seorang pun cukup. Dia baca muka surat ni, kita baca muka surat tu ulang. So 2 orang pun cukup. Tak perlulah mesti ada tunggu 10 orang baru kita start. Tak. Lagi sikit lagi bagus sebenarnya tadarus ni. So turn kita tu banyaklah sikit. Dan bila ada 2 orang tu ataupun ada 3 orang, dan di kalangan tu ada yang mahir sikit, jadi kita boleh belajar dengan dia secara tidak langsung, kan. Kita belajar tu terus praktikal. Kadang-kadang orang belajar tajwid ni, hukum nun mati, kita pun tak nampak kan mana nun mati ni. Tapi bila kita tadarus, kita terus nampak nun mati. Betul kan? Jadi itu tadarus. Lepas tu ada orang-orang yang dah mahir ni, tuan-tuan. Jadi dia masuklah juga grup tadarus ni tadi untuk dia tambah lagi kemahiran dia. Mungkin ada orang yang lebih mahir daripada dia, betulkan dia. Yang tu bagus. Itu tadarus. Ataupun ada orang yang lemah, dia boleh bantu seorang tu. Tadarus ni satu masalah, tuan-tuan. Bila seorang tu mahir, dia je lah yang tegur. Lepas tu yang lain yang boleh-boleh pun tak mau tegur, diam terus. Yang ni pun tak baik lah. Kita pun sama-sama bantu lah. Kadang yang pandai tu dia rasa penat tu, dia nak tegur semua. Jadi dia pun rasa kadang-kadang serba salah, kan. Tolonglah bantu sama-sama orang yang lemah ni. Kita bukan nak malukan, bukan apa. Kita harap dia mendapat kebaikan daripada Al-Quran. Sama-sama dapat kebaikan. Dia dapat kebaikan, kita juga dapat kebaikan daripada Al-Quran tu. Jadi jangan malulah, tuan-tuan, untuk join tadarus. Tadarus, baca Al-Quran. Dan yang mahir tu juga join tadarus dan juga bacalah Al-Quran sendiri. Selain ada rekod dengan tadarus, dengan tim tu, dia sendiri juga ada rekod sendiri. Dia kena bacalah sendiri. Jangan harap
Sebab kadang-kadang bila tadarus ni ada muka surat yang kita tak baca, ada juzuk yang kita tak baca pun, lepas tu kita kata kita khatam kan. Jadi orang yang boleh sikit-sikit ni, yang mengaji Al-Quran daripada kecil ni, yang mak-mak dia hantar ngaji kecil-kecil tu, bolehlah ada rekod sendiri tentang bacaannya. Okay. Sebenarnya tuan-tuan, ada orang yang memang tak nak baca kan, tapi dia nak hantar pahala je. Yang ni pun ada juga. Tolong bacakan untuk arwah atuk saya, nenek saya, yang ni saya bagi 5,000. Jadi tuan-tuan, hantar pahala ni juga pun menjadi satu polemik lah di Malaysia ni kan. Sampai ke tak sampai pahala hantar ni kan? Sebab apa hujah dia? Seseorang yang ibadah mahdhah ni tuan-tuan, ibadah yang diupah tak dapat pahala dia tuan-tuan. Maknanya kita, tuan, saya nak ambil servis tuan, baca satu juzuk, ini 1,000. Contoh. Jadi orang yang baca tu, dia dapat pahala? Dia tak dapat pahala. Sebab dia baca, ada orang bagi upah. Jadi bagaimana nak hantar pahala ni tuan-tuan? Jadi tak usahlah kita masuk dalam kumpulan-kumpulan ni. Saya malah nak bahas benda ni kan, sebab dia terlampau banyak mazhab dalam benda ni. Tapi kita lah, jadilah orang yang sendiri baca. Sendiri baca. Kita baca dengan harapan kalau kita tak upah tu, insya-Allah lah boleh jadi sampai, boleh jadi tak sampai kan. Ada pendapat khilaf juga di situ. Walaupun tak diupah, diupah confirm tak sampai. Begitu. Bayar 10,000 nak hantar pahala. Dia baca tu pahala pun tak ada sebab dia nak duit kita. Jadi macam mana dia nak hantar pahala? Tapi yang jenis baca sendiri ni dan nak hantar pahala kan. Nak hantar pahala. Okey, yang tu khilaf juga. Ada yang kata sampai, ada yang kata tak sampai. Tapi boleh jadi sampai. Jadi buat benda yang kedua ni, iaitu kita sendiri baca dan kita hantar pahala. Banyak pahala baca Quran ni. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang baca satu huruf, falahu bihi 10 amsalihah. Satu huruf dapat 10 kebaikan, 10 pahala kan. Lepas tu Nabi siap bagi tahu gitu. Satu huruf tu, alif lam mim bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nabi nak beritahu besarnya pahala baca Quran. Jadi kalau nak hantar pahala sangat, kita baca. Jangan upah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, yang seterusnya apa benda yang boleh saya share juga adalah sedekah. Sedekah. Yang ni pun besar juga. Okey, jadi sedekah ni tuan-tuan, dalam masyarakat Arab, masyarakat Arab sekarang ni yang moden ni, Ramadannya yang tu lebih Arab dengan kita. Bila Ramadan je, dia ada Maidatul Rahman, iaitu jamuan untuk orang-orang yang buka puasa ni. Dia panggil istilah dia panggil di sana Maidatul Rahman, hidangan daripada Ar-Rahman kan. Tapi yang sponsor tu bukan Allah Taala yang turunkan makanan tu, tak. Maksudnya secara ni lah, maksudnya nak bagi tahu ada orang kaya yang sponsor lillahi taala. Setiap masjid tu sebulan dia dah sponsor dah. Katakanlah dia kat sana macam-macam fast food, macam-macam. Kat sini sikit lah. Kat sini mungkin ada McD, KFC, tak banyak lah. Sana tu Arab tu kalau buka kedai tu memang fast food lah. Maksudnya cawangan ni ada, cawangan ni ada, cawangan ni ada. Jadi makanan tu dah disponsor dekat masjid-masjid tu. Jadi Ramadan itu dia terkenal dengan Maidatul Rahman. Sedekah bagi jamu orang buka puasa. Bagi golongan-golongan yang tak mampu nak sponsor macam orang kaya tu tadi, satu bulan satu masjid nak sponsor kan. Dia orang kadang-kadang dia orang buat bekas makanan, dia orang bagi dekat traffic light. Bagi makanan dekat traffic light. Tunggu ni. Kita pun pahal ni. Buka tingkap, ketuk tingkap kita suruh buka. Kita buka tingkap, dia campak makanan. Dia nak suruh kita makan. Yang tu sedekah. Jadi sedekah ni ada iaitu nak cerita apa tadi? Yang ni di Malaysia ni kalau disebut Ramadan, apa yang popular dekat kita? Meniaga. Meniaga bazar Ramadan ke, meniaga bazar raya ke. Meniaga yang popular dekat kita. Jadi yang tu beza kita sikitlah. Ramadan sepatutnya bukan bulan kita syok berniaga ataupun membeli belah. Bulan ni bulan sedekah. Bulan ni sedekah. Sepatutnya kita pun kena hidup. Tapi kita kadang-kadang yalah, mungkin kita tak kaya macam diorang lah kan. Diorang ni mungkin kaya, jadi diorang boleh buat. Tapi yang tak kaya pun boleh je buat kan, dengan kadar kita.
Nabi SAW sebut, man fattara sa'iman, siapa yang jamu orang yang berpuasa itu untuk berbuka, dia akan dapat pahala orang yang berpuasa. Macam mana dia orang tu puasa, pahala dia tu, orang yang jamu dia tu pun dapat pahala macam orang yang berpuasa ni. Tugas dia tak banyak dah, hanya bagi makan dia berbuka je. Tanpa Allah kurangkan pahala si yang makan makanan kita ni, pahala dia tak kurang, tapi Allah bagi sama balik pahala tu dekat kita, macam berpuasa. Jadi bulan ini adalah sepatutnya bulan yang kita cari orang siapa-siapa je. Kalau kita mampu sehari seorang je kot, aku mampu sponsor ni. Jadi patutnya kita cari orang untuk kita bagi puasa supaya kita dapat sikit pahala dia. Tapi pahala dia tak kurang, tuan-tuan. Jangan nak rasa pahala, tak naklah makan makanan kau, nanti pahala aku kurang. Tak, pahala dia tak kurang. Tapi yang jamu ni dapat pahala macam dia. Bagi dia makanan. Jadi makanan tu banyak mana, ulama kata makanan satu makanan yang mengenyangkan lah. Satu meal yang mengenyangkan. Mungkin hari ni orang buka puasa RM4, RM4, tak boleh RM4 dah. Tak dapat RM4 tu kan. Mungkin lah RM7, RM8 macam tu lah kan. Nasi ayam. Makan tu kenyang lah. Jadi boleh. Jadi kadang kita cari orang untuk kita bagi tu, kita nak pahala dia sikit. Yang tu sepatutnya yang popular lah kan. Tapi kita sayangnya yang popular lebih kepada kita ini berjual beli pada bulan Ramadan. Itu sepatutnya ada, boleh je ada, tak ada masalah. Tetapi yang sepatutnya lebih popular adalah ni yang ketuk tinggal orang ni campak makanan, nak bagi juga, nak dapat pahala dia. Nampak tuan-tuan. Jadi itu budaya yang baik yang patutnya kita ikutilah. Jadi Nabi SAW ni tuan-tuan sedekah tadi itu bagi orang buka puasa. Jadi sedekah pun sama jugalah. Nabi SAW ni dia sangat pemurah. Hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim ni, Ibnu Abbas kata Nabi ni adalah manusia yang paling pemurah. Dalam hadis lain cerita macam mana Nabi ni pemurah. Dalam Sahih Muslim juga datang seorang lelaki, dikatakan Arabi, orang-orang Badui ni. Dia datang kepada Nabi, lalu dia minta kepada Nabi, macam dia minta sikitlah, ada apa, ghanam, kambing di antara dua gunung. Maknanya ada gunung, ada kambing penuh bawah tu. Dia minta dengan Nabi, kambing kau Rasulullah, bagi kat aku. Nabi kata, ambil lah. Ambil semua sekali. Jadi kambing di antara dua gunung. Orang tak belalah kambing di antara dua gunung, melainkan banyak kan. Kalau sikit, baik dia bela belakang rumah dia je kan. Jadi dia perlukan satu gunung yang boleh kepung kambing-kambing ni tadi untuk bela dalam bilangan yang banyak. Jadi dia minta dengan Rasulullah nak kambing ni. Nabi kata ambil semua. Fa'atahu ghanaman baina jabalaini. Lalu orang ni dapat Nabi bagi dia semua kambing tu. Faraja' ila qaumihi. Lalu dia pun balik kepada kaum dia. Wahai kaum, dia kata, masuklah Islam. Sesungguhnya Muhammad tu dia bagi satu pemberian yang dia ni, kalau dia bagi dia tak takut dia miskin lah. Dia bagi sungguh. Jadi Nabi ni sangat pemurah. Sangat pemurah. Nak dia bagi lah kan. Okey. Jadi tapi Ibnu Abbas kata wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Nabi ni dia memang pemurah, bila-bila pun dia pemurah. Tak ada orang minta melainkan dia bagi. Tetapi dia ni paling pemurah bila? Pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan dia paling pemurah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Dia ini sangat pemurah pada bulan Ramadan itu daripada angin. Maksudnya dia lebih pemurah daripada angin yang bertiup. Nabi ni apa saja ada kat dia bagi-bagi. Angin ni tuan-tuan, angin yang bertiup, dia akan bawa semua benda yang ada halangan, dia akan bawa semua benda tu. Jadi bila dia bawa benda-benda yang ada di sekeliling dia tu, bawa kepada orang tu, jadi sampailah benda tu kepada dia. Dan dia sampai tu pun, angin ni dia sampai kepada ramai orang lah. Satu kampung ni akan rasa angin. Nabi ni, Ibn Abbas kata, pemurah dia tu, dia bawa semua benda ni pada bulan Ramadan, bagi lagi dirasai satu lebih daripada angin lagi, kebaikan yang dia bawa itu.
Tuan-tuan, jadi itu antara perkara-perkara yang boleh kita lazimi pada bulan Ramadan. Okay, jadi saya ingat sampai sini dulu. Kesimpulan yang saya nak buat hari ini adalah kita masuk je bulan Ramadan ni, pertama sekali kita kena fahami lah kenapa kita sambut Ramadan dan kenapa kita berpuasa padanya, yang mana saya dah terangkan pada awal kuliah tadi. Soalan dia apa dah? Kenapa kita sambut Ramadan ni? Kenapa tuan-tuan? Al-Quran. Dan kenapa kita berpuasa? Allah suruh. Kenapa Allah suruh? At least ada dua benda. Apa dia yang pertama? Apa dia? Banyak benda dia. Yang pertama, Al-Quran turun. Yang kedua adalah mudah-mudahan kita bertakwa. Dan seterusnya, apakah objektif yang Tuhan mahukan daripada kita terhadap amalan berpuasa ni? Objektif dia apa? Selepas daripada Ramadan juga kita bertakwa kepada Tuhan. Seterusnya, kita fokus. Perkara yang seterusnya yang saya tekankan juga dalam kuliah tadi adalah kita fokus kepada benda yang wajib dulu. Wajib dulu. Sebab Allah lebih suka kalau kita sempurnakan yang wajib tu dulu. Jadi jangan sibuk nak sembahyang tarawih tapi tak solat isyak. Jadi benda tu tak betul lah. Dan juga solat sunat rawatib yang saya sebut tadi, selepas isyak tu 2 rakaat itu. Solat itu dulu. Baru kita solat tarawih. Kadang-kadang lepas solat sunat tarawih, lepas solat sunat isyak, solat isyak tu kita tak solat sunat 2 rakaat selepas isyak yang dituntut. Lebih dituntut. Nabi sentiasa lazimi, tapi kita solat solat tarawih. Yang tu juga kita macam khilaful aula. Kita tinggalkan benda yang lebih dituntut dan kita tinggalkan benda tu, kita buat benda yang kurang sikit dituntut. Tarawih pun juga muakkad, tetapi yang lebih dituntut adalah selepas isyak tu. Jadi kita fahamkan dulu mana wajib, mana sunat muakkad, mana yang sunat. Okey. Jadi yang terakhir adalah tambahlah orang-orang yang beriman ni yang masuk bulan Ramadan ni dengan penuh pengharapan, imanan wahtisaban. Jadi kalau orang macam ni, saya ajak untuk diri saya dan juga tuan-tuan juga. Jadi kita ni tambahlah amalan-amalan sunat tadi tu. Baca Al-Quran dengan banyak. Sedekahlah sebaik mana yang boleh kita sedekah. Jangan sibuk kumpul duit. Bulan Ramadan ni kumpul duit, nak bagi duit raya esok. Jangan. Duit raya bagi RM2 pun cukup. Tak apalah, malu sikit tak apa. Tapi Ramadan kita bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan. Okey. Kenapa kita nak bersungguh-sungguh sangat? Kerana tuan-tuan, saya nak ingatkan tuan-tuan dan diri saya, kerana syurga itu tingkatannya banyak. Tingkatannya banyak. Ada yang kata ratus, ada yang kata ribu tingkat dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Sunan Ibnu Majah, dikatakan hadis ini daripada Abi Sa'id Al-Khudri secara marfu' kepada Nabi. Yakni Abu Sa'id Al-Khudri cerita benda ni, tapi dia cerita benda ghaib. Abu Sa'id Al-Khudri takkan cerita benda ghaib, melainkan dia ambil daripada Nabi. Dia cerita, Abu Sa'id Al-Khudri cerita, yuqalu li sahibil Quran, kepada orang-orang yang mendampingi Al-Quran, orang yang sahib Al-Quran ni, dikatakan kepadanya esok pada hari akhirat, apabila dia masuk di dalam syurga. Masuk je orang macam ni dalam syurga, lalu dikatakan kepada mereka, Iqra' was'ad, baca dan naik satu tingkat atas. Dengan setiap ayat itu, fayaqra' wa yas'ad bi kulli ayatin darajah. Jadi setiap kali sahibul Quran yang masuk dalam syurga ni tadi, dia baca satu ayat, dia naik satu peringkat. Baca satu ayat lagi, naik satu peringkat. Jadi boleh jadi berdasarkan hadis ni, tingkatan dalam syurga itu mengikut bilangan ayat Al-Quran. Kan? Berapa ayat Al-Quran? Banyak ah. Kan, banyak ah. 6,234. Jadi banyaklah tingkatan di dalam syurga. Katakanlah 6,000 lebih. 6,000 lebih tingkatan di dalam syurga. Jadi jauh tu beza tingkat tu. Jadi orang yang tadi yang saya nak cerita yang masuk syurga, baca naik, dia akan baca sampai akhir ayat yang dia baca itu, situlah tingkatannya. Mungkin dia melazimi ayat itu sampai situ tingkatannya. Ada orang yang melazimi Quran lebih lagi, dia naik lagi.
di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, moga-moga kita sama-sama beramal. Masuk bulan Ramadan ni kita kena tahu prioriti dan kita sama-sama menambah amalan kita dengan cara meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan sempurnakan benda-benda yang dituntut. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, minta maaf ada salah silap. Kalau ada soalan, anda buka soalan ke? Dah pukul 9 dah kan? Okey. Okey, saya kembalikan balik kepada puan pengurusi majlis. Fadal. Boleh, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua. Terima kasih Musi Yang lain-lain semua saya minta diri dulu Baik, baik, Assalamualaikum.